penipuan cyber antarabangsa digempur. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. 215 rakyat pelbagai negara diselamatkan polis Thailand dan Kemboja dalam serbuan di sebuah premis di Bandar Poi Phet, Bamperan Sempadan, Kemboja. Serbuan itu sebahagian usaha agresif membantras operasi pusat penipuan cyber di rantau ini. Menurut pegawai kanan polis Thailand, warga asing yang diselamatkan 109 warga Thailand, 50 Pakistan, 48 India, 5 Taiwan dan 3 warga Indonesia. Serbuan bersama itu berjaya melumpuhkan sindiket penipuan cyber antarabangsa bernilai $187 juta. Sebelum ini, Thailand bekerjasama dengan China untuk membantras kegiatan penipuan menerusi telefon dan dalam talian di kawasan sempadan Myanmar dengan Thailand. Awal bulan ini, Thailand memotong bekalan kuasa, bahan api dan internet ke kawasan yang dikaitkan dengan pusat penipuan. China pula mengusir 621 rakyat Thai yang diselamatkan dari pusat penipuan. 4 individu terlibat kes penipuan dalam talian rentas sempadan dihukum penjara seumur hidup oleh mahkamah di China. Mahkamah Agung Rakyat mendapati kesemua tertuduh meninggalkan negara itu dan menubuhkan sindiket penipuan yang bergerak aktif di luar China. Seorang daripada tertuduh bertindak merekrut beberapa individu lain untuk melakukan jenayah itu di luar negara. Dalam satu lagi kes, seorang tertuduh yang pernah disabitkan atas kesalahan sama dijatuhi hukuman berat. Sementara itu, 2 individu dalam kes berasingan didapati merekrut kanak-kanak bawah umur untuk terlibat dalam aktiviti itu. Meskipun sekadar bertindak sebagai rakan subhat dan mengaku bersalah, mahkamah tetap mengenakan hukuman berat ke atas 2 individu itu. Mahkamah turut memerintahkan wang yang diperoleh secara penipuan dipulangkan dan memberi jaminan bahawa wang yang dirampas akan diserahkan kepada mangsa dalam tempoh sewajarnya. Selepas sebahagian besar tahanan Israel dibebaskan Hamas sepanjang tempoh gencatan senjata di Gaza, Zionis kembali bersikap putar alam. Malah mereka dengan angkuh sedia kembali menyerang Gaza pada bila-bila masa. Kenyataan itu dibuat Perdana Menterinya Benjamin Netanyahu yang berikrar untuk menamatkan cita-cita perangnya sama ada menerusi rundingan atau tindakan lain. Beliau berkata demikian selepas Tel Aviv mencabul perjanjian gencatan senjata dengan pembebasan tahanan Palestin. Israel dijangka membebaskan lebih 600 tahanan Palestin pada Sabtu sebagai pertukaran kepada 6 tahanan Israel yang dibebaskan Hamas. Gencatan senjata yang rapuh di Gaza berkuat kuasa 19 Januari lalu bagi menamatkan peperangan lebih 15 bulan. Dalam perkembangan berkaitan, Hamas mendesak pihak pengantara terutama Amerika Syarikat memberi tekanan kepada Netanyahu dan pentadbirannya agar mematuhi perjanjian gencatan senjata. Pegawai kanan Hamas Basim Naim dalam kenyataan mahu lebih 600 tahanan Palestin dibebas segera seperti sepatutnya dilakukan Sabtu lalu. Beliau menuduh Netanyahu dan pemerintahannya melengah-lengahkan proses tersebut dengan alasan yang remeh untuk menggagalkan perjanjian. Malah usaha menggagalkan fasa pertama gencatan senjata yang akan berakhir awal Mac itu juga ketara apabila tiada rundingan untuk fasa seterusnya dimulakan. Tindakan itu, kata Basim Naim, mencerminkan niat Israel untuk mengelak daripada melaksanakan perjanjian dan mengancam untuk kembali berperang. Sebuah pesawat penumpang American Airlines dalam perjalanan dari New York ke New Delhi terpaksa dilencongkan ke Rom susulan ancaman bom. Insiden itu menyebabkan pesawat terpaksa berpatah balik ke lapangan terbang Fiumicino, Rom ketika berada di ruang udara Laut Caspian. Sebagai langkah keselamatan dan memastikan pendaratan selamat, 2 jet tentera udara Itali mengiringi pesawat tersebut. Bagaimanapun, ancaman bom yang dihantar menerusi email kemudiannya disahkan sebagai tidak berasas oleh American Airlines.
Selepas pemeriksaan dilakukan, pesawat yang membawa 199 penumpang dan 15 anak kapal itu dibenarkan melepas semula ke ibu kota India. Kementerian Pertahanan Sri Lanka mengarahkan penahanan segera semua anggota tentera yang melarikan diri daripada perkhidmatan. Tindakan diambil susulan laporan mengaitkan tindakan tersebut dipercayai ada kaitan dengan penglibatan mereka dalam aktiviti jenayah terancang. Setiausaha kementerian itu, Sampat Toyakonta berkata, arahan itu telah dikeluarkan beberapa hari lalu dan operasi berkenaan akan diketuai polis tentera dengan sokongan agensi lain. Beliau menegaskan tindakan juga akan diambil terhadap anggota tentera yang masih berkhidmat sekiranya mereka terlibat aktiviti jenayah. Polis Sri Lanka baru-baru ini memaklumkan 58 kumpulan terlibat jenayah terancang serta 1,400 individu yang mempunyai kaitan dengan kumpulan itu telah dikenal pasti. Jenayah terancang kekal sebagai isu utama di Sri Lanka dan kerajaan berikrar untuk membantras aktiviti tersebut. Jepun bakal berdepan lebih banyak fenomena salji lebat selepas beberapa wilayah negara itu diselubungi salji tebal sejak 2 minggu lalu. Agensi Meteorologi Jepun JMA mengeluarkan amaran kepada orang ramai supaya berhati-hati dengan runtuhan salji dan jalan raya licin. Salji lebat dirama berlaku di wilayah Niigata, Ishikawa dan Nagano serta beberapa wilayah di barat termasuk Hiroshima dan Shimane. Di utara bandar Omori, kawasan itu dilitupi salji setinggi 5 meter, Yonoma 3.81 meter dan Tadami di wilayah Fukushima setinggi 3.13 meter. Setiap tahun, wilayah di sekitar Laut Jepun berdepan dengan salji lebat. Namun, beberapa bandar merekodkan salji lebat bulan ini mengakibatkan kematian dan menjejaskan lalu lintas. 47 kapal mengubah laluan mereka untuk melalui terusan Suez berbanding Tanjung Harapan sejak awal bulan ini. Pengerusi pihak berkuasa terusan Suez SCA, Osama Rabi'i memaklumkan perbincangan berterusan dengan syarikat perkapalan mendorong kapal berkenaan ubah laluan untuk transit melalui terusan Suez dan tidak lagi mengelilingi Tanjung Harapan. Ini turut didorong tanda-tanda positif kestabilan di Laut Merah. Beliau optimis lebih banyak syarikat perkapalan akan kembali menggunakan terusan Suez seiring dengan peningkatan kestabilan di rantau itu. Hasil kutipan terusan Suez mengalami penurunan lebih 60% pada 2024 iaitu kira-kira $7 bilion akibat ketegangan di Laut Merah dan Selat Bab al-Mandeb. Presiden Indonesia Prabowo Subianto secara rasmi melancarkan dana kekayaan berdaulat bertujuan mengurus aset milik kerajaan. Dana Daya Anagata Nusantara Danantara mengurus aset negara itu bernilai $900 bilion bermula dengan modal permulaan $20 bilion. Prabowo berkata modal itu memberi tumpuan kepada lebih 20 projek seperti pemprosesan hiliran nikel, bauksit dan tembaga. Pembangunan pusat data kecerdasan buatan turut diberi tumpuan, kilang penapisan minyak, loji petrokimia, pengeluaran makanan dan protein, akuakultur serta tenaga boleh diperbaharui. Peluncuran Danantara Indonesia hari ini memiliki arti yang sangat penting. Karena Danantara Indonesia bukan sekedar sebuah badan pengelola investasi, melainkan harus menjadi instrumen pembangunan nasional yang akan mengoptimalkan cara kita mengelola kekayaan Indonesia. Danantara juga diberi mandat meningkatkan syarikat Indonesia ke dalam senarai Fortune 500. Menurut Prabowo lagi, kerajaannya telah membuktikan komitmen mengurus kekayaan negara dengan disiplin kewangan yang ketat serta tabir urus yang bertanggungjawab dalam tempoh 100 hari pertama pentadbiran. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yakin mampu membentuk perjanjian menamatkan konflik Rusia-Ukraine. Perkara itu disampaikan jurucakap White House Caroline Leavitt
Trump optimis krisis yang berlalutan selama 3 tahun itu boleh berakhir seawal minggu ini. Kenyataan dibuat selepas pemimpin berusia 78 tahun itu mendakwa Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky tidak mempunyai sebarang kelebihan serta perlu dikecualikan daripada rundingan damai akan datang dengan pemimpin antarabangsa. Nasihat Keselamatan Negara Amerika Matt Waltz akan menyediakan keperluan bagi memuktamadkan perjanjian. Manakala Setiausaha Pembendaraan Scott Bessent telah terlibat dalam perbincangan mengenai cadangan perjanjian dengan Ukraine untuk memanfaatkan sumber mineral mentah negara itu. Persekutuan Hoki Antarabangsa FIH secara rasmi mengumumkan Malaysia sebagai tuan rumah Piala Negara-Negara FIH. Kejohanan hoki lelaki itu dijadual berlangsung pada 15 hingga 21 Jun ini. Badan Induk Sukan Hoki Dunia itu memaklumkan kejohanan akan berlangsung di Kuala Lumpur dengan 8 negara akan menyertainya. Berdasarkan format kejohanan, juara akan layak beraksi di Liga Profesional 2025-26. Presiden FIH Tayyab Ikram menzahirkan rasa gembira untuk melihat kejohanan itu kembali ke Malaysia. Selain Malaysia yang berada di ranking ke-13 dunia, turut beraksi pada kejohanan edisi ketiga kali ini ialah Perancis, Afrika Selatan, New Zealand, Korea Selatan, Pakistan, Jepun dan Wales. Aksi Liga Perdana Inggeris, Liverpool mengukuhkan penguasaan tangga teratas apabila menundukkan juara bertahan Manchester City 2-0 di Stadium Etihad. Dalam aksi berkenaan, penjaring terbanyak Muhammad Salah membuka jaringan minit ke-14. Dominasi skuad The Reds terus dipamerkan apabila pemain tengah Dominic Szoboszlai meledak gol kedua pada minit ke-37 hasil bola hantaran Salah. Tuan rumah cuba bangkit namun buntu mencari gol sehingga whistle penamat sekaligus menyaksikan perlawanan berakhir dengan keputusan Manchester City 0, Liverpool 2. Skuad kendalian Arne Slot kini memungut 64 mata meninggalkan Arsenal di tempat kedua dengan 53 mata. Manakala Man City di tangga keempat selepas mengumpul 44 mata. Visual kereta terbang dibangunkan syarikat Alif Aeronautics di Amerika Syarikat mengakhiri dunia 10 malam ini dari sungai ke Segara Palestin pasti merdeka. Salam Malaysia Madani.